Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Okey, kaum muslim dan Al-Qudus. Kaum muslim dan Al-Qudus. Ada tanya Syekh ni. Saya membaca satu majalah Zionis yang diterbitkan di London yang mengatakan bahawa perhatian kaum muslimin terhadap kota Al-Qudus, Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa tidaklah nampak kecuali pada akhir-akhir saja setelah terjadinya pertarungan antara Arab dan Yahudi di Palestin. Dia kata gitulah. Apakah pandangan ini benar? Syekh pun jawab dah. Pernyataan di atas pada hakikatnya tidak lain adalah pemalsuan sejarah oleh bangsa Yahudi dan usaha Zionis untuk menutupi matahari yang tengah bersinar dengan tangan najis mereka. Kerana sungguhnya kaum muslim telah menaruh perhatian yang besar kepada Al-Qudus dan tanah Palestin secara keseluruhan sejak bersinarnya cahaya Islam dan sejak Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan mengangkatnya sebagai Rasul. Dan lebih khusus lagi dengan terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan keperhatian khusus ada. Jadi satu tempat yang istimewa di hati orang Islam. Peristiwa itu dirakam dalam kitab ilahi yang tidak akan rosak dan terlupakan. Allah SWT berfirman dalam surah Isra' ayat 1 yang bermaksud Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Ayat itulah dah. Maksudnya yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Isra' ayat 1 lagi dah. Dengan ayat ini menandakan perhatian yang sangat besar pada Masjidil Aqsa ni. Dengan begitu Masjidil Aqsa adalah salah satu dari dua masjid yang secara tegas disebutkan namanya oleh Al-Quran. Masjid ada sebut Al-Quran ni. Masjid ni lah. Masjid Aqsa dan Masjid Madinah. Masjid Haram dah. Jadi besar lah tak. Masjid Madinah pun tidak ni nak. Nabi Isra' Mi'raj ni bukan dia pergi ke Masjid Madinah dulu baru ke Masjid Aqsa. Terus daripada Masjid Aqsa terus ke daripada Masjidil Haram terus ke Masjid Aqsa. Tengok hebatnya tak. Yang pertama adalah Masjidil Haram di mana dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musharrafah yang dimuliakan tak. Perhatian terhadap Masjid Aqsa telah ada sejak penghulu para makhluk Nabi Muhammad SAW bersabda mafhumnya tidak ada berpergian kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Qudus di Madinah dan Masjid Aqsa. Jadi kalau kita nak musafir nak ada kelebihan hanyalah tiga masjid ni, bukan masjid Nizamuddin India ke tak. Muhtabli ke masjid apa? Ikutlah masjid-masjid tok guru kita, tarekat kita ke tak. Masjid apa pun tak boleh lawan. Hak ada kelebihan sungguh yang lebih ni ialah Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Islam telah mengenalkan pakaian ilahiyah, kemuliaan dan kehormatan atas Masjidil Aqsa. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahawa solat di Masjidil Aqsa adalah sama dengan 500 kali solat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kita sembahyang di Masjid Aqsa 500 kali ganda daripada masjid lain lah. Masjid Nabi tu 1000 kali ganda dah. Masjid Haram 100,000 dah. Gitu lah lebih kurang dah. Jadi itu kelebihan-kelebihan di masjid, tiga masjid ni yang tidak ada di masjid-masjid lain lah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda mafhumnya barang siapa yang meninggal di Baitul Maqdis maka seolah-olah dia mati di langit. Siapa tahap tu lah. Dalam fiqh Islam disebutkan bahawa mustahab hukumnya melakukan ihram untuk haji dan umrah dari Baitul Maqdis. Ada kelebihan kita bermula ihram ni, niat ihram di Baitul Maqdis. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang berihram untuk haji dan umrah dari Masjidil Aqsa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang kemudian. Dari Anas radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sungguhnya syurga rindu kepada Baitul Maqdis. Sebagai salah satu bukti perhatian kaum muslim masa dahulu secara terus-menerus terhadap Masjidil Aqsa dan tanah Palestin secara keseluruhannya adalah kaum muslimin dalam sejarah secara terus-menerus tidak pernah meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan tanah ini kecuali membicarakannya dengan pembicaraan yang panjang lebar dan penuh penghormatan. Kaum muslimin merakam pembicaraan ini dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang tebal-tebal yang disusun oleh para ulama dan sejarawan Islam sejak abad-abad yang lalu. Dan antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Fadailul Al-Qudus. Yang tulis oleh Imam Ibn Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Bertepatan dengan tahun 1200 Masihi.
Artinya kitab itu tulis sejak 750 tahun yang lalu. Ni 40 tahun lalu kitab ni. Jadi dah ni 1200 masih dah ni 2201 dah. 40 tahun ke apa dah? 60 tahun dulu kitab tulis nak. Jadi sebenarnya tu kita kira lah ni kan 1760 capur 1200 kan 800 nak. 821 ke? 821 tahun dulu dah. 821 tahun dulu tulis dah kitab tu dah. Begitu juga kitab Al-Uns fi Fadailil Quds yang tulis oleh Ibn Hibatullah Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i pula tadi yang mazhab Hanbali dia. Dia adalah salah seorang ulama abad ke-7 Hijriah. Kita sekarang ini berada pada akhir abad ke-14 Hijriah. Selanjutnya kitab Musir Al-Gharam bi Fadailil Quds yang tulis oleh Ibn Surur Al-Muqaddasi yang wafat pada tahun 765 Hijrah dan bertepatan dengan tahun 1363 Masihi. Lalu kitab Al-Uns Al-Jalil bi Tarikh Al-Quds wal Khalil yang tulis oleh Mujiruddin Al-Hambali Al-Qadi yang wafat pada tahun 927 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1520 Hijriah. Nak buat dulu berterus ya ulama tulis tentang kelebihan Quds Baitul Maqdis ni. Kemudian kitab Al-Jami' Al-Mustaqsa fi Fadail Al-Masjid Al-Aqsa karya Ibn Asakir yang wafat pada tahun 948 Hijrah atau bertepatan dengan tahun 1541 Masihi. Selanjutnya kitab Fadailul Quds karya Syarif Izzuddin Hamzah wafat pada tahun 874 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1499 Masihi. Berikutnya adalah kitab Al-Ba'its An-Nufus ila Ziyarah Al-Quds Al-Mahrus karya Ibn Qadi Silt wafat pada tahun 729 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1328 Hijriah. Ya Masihi lah ni 1328 Masihi dah terbalik ni. Selanjutnya kitab Fadailul Quds karya Abu Ma'ali Al-Musyrif Ibn Murji dan banyak lagi kitab lain. Bukan ni wajah mana ada sikit-sikit contoh ni. Banyak lagi kitab-kitab cerita pasal kelebihan Baitul Maqdis. Penulisan kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan keutamaan kota Al-Qudus, keutamaan Masjid Al-Aqsa dan kedudukan tanah Palestin di tengah-tengah kaum muslim terus berlanjut hingga sekarang. Tak berhenti tulis kelebihan. Kita mendapatkan banyak sekali kitab-kitab yang telah ditulis berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah Tarikh Al-Haram Al-Quds dan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Quds. Kedua kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar Palestin yang menjaga Al-Quds sebelum orang-orang Israel menduduki Palestin. Jadi terus sebelum mungkin ni kata bocah ke Palestin, bahkan berterusan orang Islam ni ambil perhatian yang serius dan mereka menganggap tanah suci Al-Quds ni satu tanah suci umat Islam, tak ada kelebihan-kelebihan bagi umat Islam. Sepanjang sejarah kaum muslim sentiasa melakukan perjalanan ke Al-Quds untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa dengan niat beribadah, menegakkan syiar Islam dan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jika ada yang mengatakan bahawa perhatian kaum muslim semakin bertambah besar kepada kota Al-Qudus dan tanah Palestin pada abad ke-20, maka untuk hal itu kita wajib memberikan penafsiran yang sebenarnya. Kita mengatakan bahawa hal itu dilakukan disebabkan perampasan yang telah dilakukan oleh Inggeris terhadap tanah Palestin bekerjasama dengan gerakan Zionist International dan di belakangnya adalah Amerika untuk menghancurkan Palestin. Faktor inilah yang telah memuntahkan apa-apa yang selama ini tersembunyi dalam dada bangsa Arab dan kaum muslim sejak beratus-ratus tahun silam, iaitu keinginan untuk menjaga Palestin dan rasa khawatir terhadap nasib buruk yang akan menimpa Palestin di tangan-tangan Zionis dan para penjajah. Sebagai contoh untuk mengingatkan, pada tahun 1901, orang Yahudi telah berusaha dengan berbagai-bagai cara untuk membujuk Sultan Abdul Hamid agar mahu membukakan pintu bagi mereka di Palestin. Sikit tanah apa dah. Mereka menawarkan sejumlah wang dan pelayanan yang sangat besar kepada Sultan Abdul Hamid. Namun Sultan Abdul Hamid menolak semua pemberian mereka itu dan berkata, saya tidak boleh beranjak dari sejengkal pun tanah Palestin. Kerana Palestin bukanlah milik saya, melainkan milik bangsaku yang berjuang demi kebebasan tanah ini, di mana mereka telah menyiraminya dengan darah-darah mereka. Suruhlah orang Yahudi itu untuk menarik wang mereka ini kembali. Jika suatu hari kesultananku telah terkoyak-koyak, maka ketika itulah mereka baru dapat mengambil Palestin tanpa memberikan wang. Namun selama aku masih hidup, ketahuilah bahawa jika tubuhku dikoyak-koyak, itu lebih ringan bagiku dibandingkan aku melihat tanah Palestin terlepas dari kesultananku. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak mungkin, kerana aku tidak akan setuju jika badanku disayat sementara aku masih dalam keadaan hidup. Jadi gitulah.
Dia kata siapa bila pergi tak sebut lah. Siapa jatuhlah pada 1920. Ni tak? Kau 1929 tak? Kerajaan Khilafah Uthmaniyah jatuh. 1926 tak? Tak ingat dah. Jadi jatuh tu kerajaan Khalifah Uthmaniyah tu, barulah Yahudi pun masuk dah. Dari sini nampak jelaslah bahawa tanah Palestin adalah tanah Arab dan Islam. Dan Zionis adalah para pendatang yang merampas tanah Palestin. Dan juga perhatian kaum Muslim terhadap Palestin telah ada sejak awal munculnya agama Islam lagi. Wajib hukumnya bagi kaum Muslim dan bangsa Arab untuk mengorbankan jiwa dan segala benda yang berharga demi mengembalikan semua tanah kita yang telah dirampas oleh Israel Zionisnya. Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Al-Quran. Apakah perbezaan antara Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Al-Quran? Orang Yahudi pada mulanya adalah pengikut Nabi Musa AS. Sementara orang Nasrani pula pada mulanya adalah pengikut Nabi Isa AS. Al-Quran memandang keduanya iaitu Yahudi dan Nasrani sebagai Ahlul Kitab. Orang diturunkan kitab lah. Iaitu kitab Taurat dan kitab Injil lah. Iaitu yang Allah SWT telah menurunkan kitab ilahi kepada Nabi mereka tanpa adanya penyimpangan dan penyelewengan dalamnya. Itu asal-asal lah. Adapun penyimpangan dan penyelewengan tersebut baru terjadi setelah itu. Injil adalah kitab yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Isa AS. Sementara Taurat adalah kitab yang telah Allah SWT turunkan kepada Nabi Musa AS. Berkenaan dengan hal itu, Al-Quran telah memberikan isyarat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 87 bermaksud. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami telah menyusuninya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putera Maryam dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Ini cerita Nabi Musa dan sehinggalah Nabi Isa AS dah. Al-Quran juga membolehkan kaum Muslim memakan makanan Ahlul Kitab dan memakan sembelihan mereka. Juga membolehkan menikahi wanita-wanita mereka, mengadakan perjanjian untuk melindungi mereka dan melaksanakan muamalah secara baik dengan mereka selama mereka melaksanakan perjanjian dan perdamaian serta tidak menentang dan mengadakan perlawanan. Tu siapa kalau demo nak langgar perjanjian, nak gana nak lawan lah. Oleh kerana itu mereka tunduk kepada aturan syariat yang mengatakan bagi mereka harta kita dan siapa yang memerangi mereka berarti dia memerangi kita. Allah SWT firman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 yang bermaksud, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Jadi, boleh laku dah. Tapi syaratnya menjaga kehormatan. Kalau ni kau nak orang Kristian kau nak, tapi seksi model-model tu kaguk tu dah. Dia kena ikut on ni lah, dia jaga maruah. Sungguhnya Al-Quran telah berlaku benar tak kala menyeru seluruh Ahlul Kitab untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa dan berpegang teguh kepada agama yang lurus. Al-Quran berkata dalam surah Al-Imran ayat 64 yang bermaksud, katakanlah, hai Ahlul Kitab, marilah kepada suatu kalimah ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidaklah kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan suatu apapun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Demikian juga Al-Quran menetapkan bahawa agama ini adalah jalan keselamatan, dan tidak ada jalan keselamatan lain selain dia. Barang siapa yang hendak berjaya dengan redha Allah, maka dia mestilah menundukkan perasaan dan dirinya untuk Allah dan mentauhidkannya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111 berkenaan dengan Ahlul Kitab. Maksudnya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata-kata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 111 ni. Namun kemudian Al-Quran memberikan kecaman tambahan yang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi. Tak pada tu lagi ada lagi kecaman kepada orang Yahudi dalam Al-Quran, yang telah menyelewengkan kitab Taurat dan telah sesat dari jalan Allah. Masalah utama ni dia pusing nak, punya kona nak.
Kalau kitab ni tok guru pok-pok Yahudi ni merosakkan dah. Memutar balikkan Quran. Bukan Quran, Taurat lah. Jadi Taurat ni penuh makna dia. Jadi nabi-nabi yang soleh tu nampak jahat berlaku. Pala pengak jahat pula. Ni punya nak khianat je dah. Al-Quran berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 61 bermaksud lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bukan nabi keturunan Ismail, nabi keturunan Arab lah. Nabi dia pun kalau tak setuju bunuh juga. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu perangai Yahudi ni melampaui batas. Pelajar abad khianat. Dan Al-Quran berkata dalam surah An-Nisa ayat 155 yang bermaksud maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan kerana mereka melanggar perjanjian itu. Ini perangai Yahudi, perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia ni langgar berlaku. Dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dia kafir dah. Dia pentingnya kumpulan dia. Taksub kumpulan dia. Golongan dia. Kalau dia tak setuju bulu dengan golongan dia, walaupun Nabi golongan dia pun, dia lawan dah. Lawan Allah dan sebenarnya. Dan mereka membunuh Nabi-Nabi tanpa alasan yang benar. Nabi Muhammad pada mereka nak bunuh. Dia nak tuhuk batu atas rabung tu. Biar kena Nabi dah. Tapi Allah beritahu, Allah beritahu melalui Jibril itu Nabi tak jadi gila dah. Dan mengatakan hati kami tertutup. Tu perangai dia kata tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Itu kebanyakan orang Yahudi. Kemudian Al-Quran membedakan antara sikap orang Yahudi terhadap Islam dan kaum Muslim dengan sikap orang Nasrani terhadap Islam dan kaum Muslim. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani ni lebih lembut orang Nasrani, Kristian sebenarnya. Kalau jadi balas tu salah faham lah. Ataupun ada cocok daripada Yahudi pun tahu dah. Jadi benda ni sebenarnya kalau kira dekat orang Islam dengan Kristian berbanding orang Islam dengan Yahudi. Al-Quran berkata dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 hingga 85 yang bermaksud sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, maksudnya sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Jadi demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang turunkan kepada Rasulnya Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Cerita pasal ayat Quran tu, siapa ada terbit air mata cerita. Kerana kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Dia berasa betul. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatkanlah kami bersama orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Mereka dengar. Masalah kita lah ni, takut kita tak dengar ke Quran kepada orang Nasrani Kristian. Kalau kita dengar Quran, terutama kisah Nabi Isa dan pembelaan Al-Quran, Islam dan Quran terhadap Nabi Isa, mungkin melembutkan hati mereka. Macam ni cerita sebenarnya, cerita berlaku di Habsyah. Jadi Habsyah tu, raja Habsyah tu, dia ni tiuk jugalah bersama pendeta-pendeta ni. Dan dia kata dia terima kebenaran. Dan dia beriman lah sebenarnya. Kecuali beberapa orang yang naik lah. Secara asasnya ramai juga yang beriman, termasuklah Raja Habsyah tu. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangatlah ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang yang soleh. Maka Allah memberikan mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, iaitu syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya, sedangkan mereka kekal dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Itu cerita antara perbezaan antara orang Nasrani dengan Yahudi dia, Nasrani Yahudi. Seterusnya orang Sabi'in. Ni pun Sabi'in ni pun ada perbahasan orang pening juga lah. Siapa dia Sabi'in ni? Siapa yang dimasukkan dengan Sabi'in? Apakah mereka mempunyai agama tertentu? Apakah mereka ada sampai sekarang? Dia ada kajian-kajian ada. Ustaz Ahmad Ikram lah. Dia pakar kajian perbandingan agama ni banyak. Dia buat video klip 9 minit gitu lebih kurang dah. Dia menarik ringkas padat tentang agama-agama dalam dunia ni. Mungkin Sabi'in ini ada lah. Kita kena tengoklah cari dalam Facebook dia ada. Kata Sabi'in sebanyak 3 kali disebutkan dalam Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Ini bermaksud
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini ada sebut orang-orang Sabi'in. Orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Ini sebut gitu dah. Siapa dia Sabi'in? Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 69. Maksudnya, sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cerita gitu juga. Selanjutnya dalam surah Al-Hajj ayat 17, Allah SWT juga berfirman yang bermaksud, sungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini buat putus lah. Bukan orang yang maksudnya dia beramal soleh terima di sisi Allah dah, tidak dah. Ini terima. Tapi ada bahalan ulama syarah maksudnya apa. Okey. Kita baca dah syarah ulama dah. Sab'ar rajulu, artinya seorang lelaki telah menyimpan dan berpindah. Itu maksud di segi bahasa Arab. Sab'ar rajulu dah. Kata sabi'ah ditujukan untuk penyimpangan dari sunnah yang benar dan penyelewengan mereka dari jalan para nabi. Mereka terseleweng lah. Demikianlah dikemukakan oleh Syahrastani dalam kitabnya berjudul Al-Milal wal Nihal. Ini Syahrastani kitab apa kata? Firaq, kitab Firaq yang mana pun kalau orang nak kaji bahagian perbandingan agama dan mazhab ni, kena kaji kitab Minal wal Nihal lah. Kitab ni lah kitabnya ibu dia lah, ibu kitab dia kata-kata bab perbandingan mazhab. Tak setuju tu nak kira lah. Yang pentingnya dia punca dia, kita nak kaji dia. Dia juga menyebutkan bahawa kaum Sabi'ah yang pertama beriman kepada Nabi Syith dan Idris AS. Jauh dah. Namun tidak beriman kepada nabi-nabi yang lain. Nabi hak mari selepas tu dia tak percaya dah. Sedangkan Isfahani dalam kitab Mufradat Al-Quran menyebutkan bahawa orang Sabi'in adalah kaum yang dahulunya berpegang kepada agama Nabi Nuh AS. Dia kata gitu. Syahrastani mengatakan bahawa kaum Sabi'ah adalah mereka yang berpegang kepada hal-hal yang empiris, logik serta batasan-batasan dan hukum. Dan mereka tidak berpegang kepada syariat dan Islam. Mereka mengerjakan 3 solat. Mereka melakukan mandi dari junub dan dari menyentuh mayat. Mereka mengharamkan unta, babi dan anjing. Unta pun haram. Mereka juga mengharamkan burung yang bercakar. Sama dengan kita dah. Selain itu mereka mengharamkan burung merpati. Tambah sikit lagi. Mereka melarang mabuk kerana minuman keras. Dan juga melarang berkhitan. Khitan tak boleh pun. Mereka merintahkan bahawa menikah harus dengan wali dan saksi. Lebih kurang kita ni. Mereka tidak membolehkan talak kecuali dengan keputusan seorang hakim. Kena dapat ada saksi lah hakim ni. Dan tidak bolehkan mengumpulkan 2 wanita. Tak boleh tak boleh poligami nak. Dan mereka juga mempunyai kuil-kuil besar yang banyak jumlahnya. Tu orang Sabi'in ni kata dia. Dari kaum Sabi'in terdapat satu kelompok yang dinamakan kelompok Hirnaniyah. Iaitu kelompok Hirnaniyah ini mengatakan bahawa al-ma'bud, zat yang disembah itu satu dalam zatnya, namun berbilang dalam persanya. Ini atau wahdatul wujud dia. Namun berbilang dalam persanya. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dan mereka meyakini adanya proses reinkarnasi. Maksudnya pindah roh jiwa ni pindah masuk dalam anjing, kau masuk dalam orang lain, kau masuk dalam apa reinkarnasi ni dah. Mati ke pindah roh masuk tempat lain pula. Ada juga orang yang mengatakan bahawa kaum Sabi'ah atau Sabi'in adalah sekelompok kaum Nasrani. Hal itu kerana banyaknya persamaan di antara kedua-duanya dari segi tradisi dan ajaran, seperti ajaran pengakuan dosa, baptis dan pemuliaan hari Minggu. Namun kaum Sabi'ah mencampurkan ajarannya dengan keyakinan-keyakinan yang lain pula, seperti keyakinan terhadap pengaruh bintang-bintang dan banyak lagi bid'ah-bid'ah lain. Cerita-cerita ni semuanya adalah bid'ah lah. Dan sekali bentuk asal agama itu punah jana. Ada juga yang mengatakan bahawa Sabi'ah adalah suatu agama tersendiri yang para pemeluknya meyakini kebanyakan Nabi terkenal. Namun agama mereka telah bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana agama Hanif, agama yang lurus juga telah bercampur dengan sesuatu yang lain pada bangsa Arab. Kita pun banyak juga jadi Syiah. Jadi Qadiani dah. Lepas tu jadi Berwi dah. Lepas tu jadi macam-macam lagi lah. Jara-jara sesat dah. Sikh ni, agama Sikh tu dah. Sikh tu asal dia orang Islam juga dulu dah. Tok guru dia tu dah. Nama gapo dah. Tok guru dia tu siapa pergi Mekah gapo ni nak pakai serba semua dah. Tok guru pula kata. Dan sekali jadi agama, dia nak campur agama Islam dan Hindu. Dan sekali jadi agama Sikh dah.
Tepat-tepat Sikh ramai ni tok guru kita orang Islam dia tak pakai serban dah. Takut tukar nampak dia dah. Jadi orang Islam tak pakai serban, orang Sikh pakai serban dah. Orang Sikh ni lepas tu jadi hamba kepada putih pula dah. Sanggup perang orang Islam masa memberontak. Masa orang Islam memberontak lawan British tu. Pak dia dah jadi benteng dah kepada tentera British. Sanggup mati pada tentera British. Imam Abu Hanifah memandang kaum Sabi'ah seperti Ahlul Kitab. Disebutkan bahawa kaum Sabi'ah mempunyai kitab-kitab yang diyakini seperti kitab-kitab ilahi. Sebagai kitab-kitab ilahi, namun dengan telah berlalunya waktu yang panjang, maka kitab-kitab aslinya itu sudah tidak diketahuinya lagi. Kemungkinan telah datang para rasul kepada mereka kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 24. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Setiap umat ni, tak kira lah Sabi'in ke, Cina ke, Indonesia dulu, orang Melayu, tanah Melayu dulu ke, Indonesia ke, Australia ke, benua Amerika apa, semua mesti ada Nabi dah. Bahkan lah ni pengkaji-pengkaji kata kitab Veda Hindu tu pun kitab asalnya ada unsur-unsur tauhid. Walaupun ada penyelewengan di sana sini, tapi ada unsur tauhid pun jumpa lagi dah. Agama Zoroaster apa di Iran ke apa pun begitu juga, ada unsur tauhid asalnya tapi campur dengan falsafah lah sekali, jadi karut campur dengan syirik pun lepas tu lah. Tapi asal-asalnya memang betul. Cumanya Islam ni dia kait dengan ahli kitab ni, Nasrani dan Yahudi Nasrani, pasal mereka ni paling dekat. Mereka ni tidak jauh sangat. Hak lain tu telah sesak dia lebih lama lah, menyebabkan hak asal tu jadi tak nampak langsung ni, semakin jauh jadi tak nampak langsung ni. Sedangkan agama hak lain tu, agama Nasrani dan Yahudi ni nampak dah ada lagi kitab tu, jumpa lagi kan, New Testament dan Old Testament tu dah. Tapi situ perbezaan ada dah. Tapi hak lain kat kitab Veda gapo jauh-jauh hak zaman dulu lagi, Sanskrit gapo tu lagi lah. Lagi jauh menyebabkan tidak diiktiraf. Begitu kat Sabi'in ni. Okey. Kaum Sabi'ah telah hidup secara terpancar-pancar di daerah utara Iraq dan markas mereka yang utama adalah di kota Hiran. Adapun bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Suryaniyah. Mereka telah punah pada abad ke-11 Hijriah. Setelah pendudukan kaum Fatimiyun atas kota Hiran, dan tidak ada sisa peninggalan mereka kecuali hanyalah sedikit sangat. Kira tahulah bunuh orang gapo dak. Di kuasa mana ni? Iraq ke apa? Ataupun dekat Iran ni. Jadi sekali musnah kecuali sikit. Kalau ni ada orang jumpa dak pakai tudung, hotel dia pakai tudung. Ada upacara-upacara yang pelik lah kita tengok lah. Bagi siapa sahaja yang hendak mengetahui lebih dalam tentang hal yang berkaitan dengan kaum Sabi'ah, maka silakan merujuk pada kitab Al-Milal wan Nihal karya Syahrastani. Itu ibu kitab kita kata tak. Dan juga kitab Nukhabu Ad-Dar fi Ajaibil Bahr karya Ad-Dimashqi. Di atas orang berilmu pasti ada orang yang lebih ilmu tu. Lebih kurang gitulah. Dia kata kalau dia tahu sikit, ada lagi lebih tahu. Orang alim tu tahu pun ada lagi orang yang alim lebih tahu tak. Tegur kita tahu, tegur orang lain mungkin lebih tahu, ada benda lain yang lebih tahu tak. Kalau dia tahu bab ni tegur kita, bahagian lain pula tegur orang lain. Begitulah kehidupan dunia ni secara tu dah. Jadi begitulah Sabi'in. Cuma lah ni hak dia kata ni orang yang benar beriman kepada Allah, walaupun sebut Yahudi, Nasrani, orang mukmin dah. Apa tu orang Sabi'in ke apa? Dia benar beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ni cerita ni tidak timbul pada zaman sekarang kalau kira dah. Cerita ni sebelum turunnya apabila dakwah Nabi Muhammad SAW sampai mereka tinggal lah. Tapi kalau mereka sebelum sampainya dakwah Islam ni, ajakan pada Islam ni sampai seru sebelum sampai dakwah, mereka ni tak tahu tu, mereka beramal dengan apa yang ada, moga-moga diampunkan kerana mereka ni asalnya agama yang betul, mereka beriman dengan cara betul, moga-moga lah, tak tahu lagi dah. Gitulah Nasrani dan Yahudi dan Sabi'in ni. Tak seperti musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni memang solid tu syirik dah. Mereka ni bukan asal tauhid, memang yalah dia kata Nabi Ismail juga, tapi memang tak nampak langsung, memang berhala tu dah. Kapok ni Pok Sabi'in gapo ni asal-asal memang tak ada lah kalau kira. Kristian pun sebenarnya tak ada patung-patung dulu dah. Lah ni di Amerika ni ada dah. Gereja gapo dah, bazhar gapo dah kuat ni. Dia orang seluruh Amerika ni dah menentang ada patung dalam gereja dah. Memang dari Bible pun ada lagi buat patung ni. Tiba-tiba ada patung Maryam lah, patung Nabi Isa lah dalam gereja. Mereka pun mereka ceramah di bandar-bandar tu, katok berhala patung Maryam, patung Yesus.
Katok ada pel putih nak. Katok ada pel putih. Lepas tu ya dak ngepe dak katanya bukan cara Kristian Nabi ni semaruh dan gapo dah. Itulah cerita sebenarnya. Tapi apabila Islam datang, dia tak boleh berhujah dengan benda gitu. Semuanya kena terima Islam. Nah, dah. Tu cerita semua sampainya seru dah. Okey, kaum Dahriyah pula. Siapakah kaum Dahriyah itu? Apakah kita menganggap mereka sebagai orang beragama lagi dah? Kata Dahriyah adalah nama untuk sekelompok orang etis yang mengingkari adanya zat pencipta. Etis ada. Dan mereka mengatakan bahawa zaman ini kekal. Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh Minad Dalal mengatakan bahawa kelompok Dahriyah adalah kelompok yang terdahulu yang mengingkari adanya pencipta yang maha pengatur, maha tahu dan maha kuasa. Mereka beranggapan bahawa alam ini ada dengan sendirinya dan tetap sebagaimana semua keadaannya, tanpa ada yang menciptakannya. Ni etis lah kita kata dah. Mereka mengatakan bahawa hewan itu dari sperma dan sperma itu dari hewan, titik. Habis cerita dah. Air dari telur, telur daripada air dari telur gitu. Habis cerita. Bom mikir dah. Demikianlah telah terjadi. Dan begitu juga yang akan terjadi terus menerus dah. Kata Dahriyah etis atau Dahriyun ditujukan pada kelompok yang menganut faham-faham materialisme. Dia kira cai pitih dah. Kaya gak? Itulah duit Tuhan dia ni. Yang tidak beriman kepada agama dan tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaluddin Al-Afghani telah menulis sebuah buku yang menolak keyakinan mereka dan menjelaskan kesesatan ajaran mereka. Buat buku pasal awal etis lah ni. Dan ni ada ni pula, ada orang Melayu pun duk. Tajuk mencari Tuhan, lepas tu duk ngomong agama Islam lah. Tulisan Melayu ni, orang Melayu ni. Al-Quran Al-Karim telah memberikan petunjuk tentang kesesatan mereka dalam firman Allah pada surah Al-Jasiyah ayat 24 hingga 26. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Dan kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang yang benar. Suruh hidup baliklah anak ayat kami tu. Tak percaya ni nak. Hidup mula dah. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Bukan hidup lah. Ni hidup nanti hari kiamat dah. Yang tidak ada keraguan padanya. Akan tapi kebanyakan manusia tidaklah tahu dah. Jadi, saya esok. Tak secah tak apa. Saya esok mangga. Menimbuk dan nyakit lah. Gitulah. Kaum Dahriyah ni etis ni mengatakan sesungguhnya benda-benda tidaklah mempunyai permulaan sama sekali. Melainkan dia keluar dari kekuatan potensial. Bil quwah. Kepada kekuatan real. Bil fi'li. Jadi benda macam ni lah teori Darwin ke apa tu dah ada. Ini automatik jadi. Lepas tu dalam ma'amah tu buat tak jadi pasal tu nak. Macam mana boleh jadi atom bergabung jadi sel tu nak. Bukan main payah tak jadi pasal tu. Jika sesuatu yang merupakan kekuatan potensi keluar menjadi kekuatan real, maka sesuatu itu telah terbentuk dari zatnya sendiri dah. Kekuatan potensial ni. Inilah luar kan yang real ni. Kekuatan itulah objek itu sendiri jadi berdiri sendiri dah. Dan bukan terbentuk dari sesuatu yang lain. Ni pendapat etis dah. Imam Syahrastani menyebutkan dalam kitabnya berjudul Al-Mihal wan Nihal bahawa kaum Dahriyah telah mengingkari adanya pencipta, hari kebangkitan dan hari kembali. Tidak diragukan lagi mereka termasuk kelompok kafir. Taftazani dalam kitabnya berjudul Syarh Al-Maqasid menyebutkan bahawa orang kata kafir adalah julukan yang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai iman. Apabila orang yang tidak beriman itu menampakkan keimanan pada zahirnya saja, maka dia dinamakan munafik. Jika seorang kembali kafir setelah masuk Islam, maka orang tersebut dinamakan murtad. Jika seorang berpegang kepada dua Tuhan, maka orang tersebut dinamakan musyrik. Atau lebihlah tak? Jika seorang memeluk agama langit dan berpegang pada kitab yang telah mansuh, maka orang tersebut dinamakan ahli kitab. Jika seorang meyakini kekalnya zaman dan bersandarnya semua kejadian kepada zaman, maka orang tersebut dinamakan Dahriyah atau etis. Dia kata Zami Alai ni lah, cerita putih pun ada tak? Dia makan ubat gapo jadi dadah gapo tu jadi bisa tak? Mula jadi 10% meningkat, 20% meningkat otak dia tak? Dia buat macam-macam dia. Siapa so peringkat tu, dia jadi boleh meraih jadi alih, boleh pergi zaman dulu, boleh pergi zaman dah ni, boleh pergi pas mana-mana dah. Zaman batu tu boleh pergi dah. Zaman akan datang boleh pergi.
Dia ateis lah, dia tak percaya Tuhan buat dah. Dia kira dia tu jadi Tuhan. Dia bisa doa jadi Tuhan. Otak ni bisa doa, akal ni bisa doa jadi Tuhan. Ni pendapat ateis. Jika seorang tidak menetapkan adanya Allah, maka orang tersebut dinamakan al-mu'attil. Orang yang mu'attil yang menafikan sifat Allah ada. Jika seorang mengakui Nabi SAW dan menampakkan akidah Islam namun dia menyembunyikan suatu keyakinan yang disepakati sebagai keyakinan kafir, maka orang tersebut dinamakan zindik. Ngaku Islam tapi duk mengajar pelik-pelik dah. Padahal dia kafir dah. Dia tusuk ke kafiran dia tu. Ni panggil zindik. Dari penjelasan ini jelaslah bahawa kelompok Dahriyah ni, ateis ni adalah kelompok kafir yang sesat dan menyesatkan serta keyakinannya itu tidak layak disebutkan agama ni. Sepatutnya ni lah kita lah ni kurang lah, bagi saya kurang lah. Ada di peringkat universiti pun ada dah kurang lagi dah. Baru masuk sikit-sikit perbandingan agama. Sedangkan benda ni kena ada pengajian khusus untuk kajian perbandingan agama dah. Tapi sekarang ni paling monopolinya ni lah anak buah Dr. Zakir Naik dah. Lepas tu ni lah dia, jalur dia tu lebih kuat perbandingan agama berbanding peringkat universiti. Tapi tak apalah, ada bunyi sekarang lah ni, dulu tak ada lasu dah. Bunyi kat ustaz gitu kan mengaji usuluddin syariah gitu lah dah. Sedangkan benda ni pun penting dah. Benda ni penting untuk mengatasi ataupun menjawab persoalan-persoalan kecurigaan yang timbulkan oleh golongan ateis, golongan anti-Islam ni dah. Perlu ada. Okay, hakikat Freemasonry. Saya ingin mengetahui hakikat gerakan Freemasonry dan hubungannya dengan agama. Freemason lah. Ustaz-ustaz Yahudi juga ni. Gerakan Freemasonry adalah gerakan yang aneh yang menimbulkan keraguan dan tanda tanya. Gerakan ini meliputi dirinya dengan segala macam rahsia dan ketertutupan. Seperti gerakan-gerakan yang merosak yang pernah muncul dalam sejarah Islam. Gerakan Freemasonry bertujuan untuk menghancurkan Islam dan Arab. Mereka bergerak di balik tirai penipuan yang nampak atau dengan mengatasnamakan sains, spiritual atau yang lainnya. Salah seorang pendirinya berbicara mengenai rahsia-rahsia gerakan ini sebagai berikut. Gerakan rahsia. Mesti apa ada bangunan dia. Kelupu ni lah. Okay, rahsia-rahsia ini adalah suatu tradisi yang diwariskan dengan penyampaian lisan talqin, tidak tertulis, tidak dipahat, tidak digambarkan, tidak dicetak dan tidak dapat diperolehi melalui alat tulis apapun. Juga tidak mahu diperolehi melalui penjelasan atau isyarat. Tidak ada yang boleh membukanya kecuali antara seorang Freemasonry dengan anggota Freemasonry lainnya yang telah lewat layak untuk itu. Sampai satu peringkat level dia baru boleh. Gerakan ni lah. Sebenarnya ada ulama pun terlibat nak tahu dah. Tapi waktu dia macam-macam dah. Tapi kita kena sangka baik lah ulama dah. Kita nak tahu dah. Dia tidaklah beriman. Kalau beriman kafir lah. Beriman dengan akidah Freemasonry ni. Macam kata terlibat ni parti ni. Ni parti dasar. Setengah parti ni memang dasar je menentang Islam. Kita tengok sekali lahir lah. Ataupun bukan menolak Islam lah. Nak sekular lah. Tapi orang terlibat tu belum tentu lagi. Dia berkeyakinan begitu. Cuma kadang-kadang dia nak terlibat tu untuk menyampaikan mesej Islam. Macam tu lah perbelangan negara kita pun. Walaupun kata ada boleh ditafsirkan ikut Islam. Tapi ada perkara-perkara. Memang dia kata mengatasi Islam tu lah. Perlembagaan Malaysia pun lah. Tapi ada ke orang semua terlibat dengan demokrasi tu. Jadi kafir tidak lah. Gitulah kena faham dah. Gerakan tapi Freemason ni bahaya lah. Pasal dikuasai oleh pokok ni Yahudi lah. Dia boleh bawa pesong jauh lagi lah. Okay, gerakan Freemasonry meliputi dirinya dengan simbol-simbol yang menakutkan. Biasanya ada unsur syirik, unsur sihir. Freemasonry ini macam ada unsur sihir. Ia menggerakkan para anggotanya tanpa mereka sedari atau berfikir terlebih dahulu dengan disertai ancaman kebinasan bagi orang keluar darinya atau orang yang menyebarkan rahsianya. Sampai tahap mati dah. Orang putih pada cerita ni tau. Cerita kata besar apa ke dia dah. Macam-macam rahsia. Kalau ada je macam mati tembok. Pakai senyap, tak tahu siapa je bunuh. Kereta meletuklah, accident, jatuh luruh, macam-macam dia boleh buat dah. Siapa dia nak bocor rahsia dia. Gerakan ini berusaha untuk menghancurkan keyakinan agama. Dengan semboyan tidak ada perbezaan di antara agama-agama dan keyakinan-keyakinan ada. Oleh kerana itulah fondasi-fondasi keyakinan agama menjadi hancur pada diri para pemeluk agama itu sendiri. Kerana selama dia telah meyakini bahawa tidak ada perbezaan antara satu agama dengan agama yang lainnya, walaupun dalam pandangannya agama yang lain batil, maka sudah tidak ada lagi baginya untuk mendorong untuk bangga dan berpegang pada agamanya. Gitulah lebih kurang dah. Maka manusia akan mencair keagamaannya. Oleh kerana itu Freemasonry memuji keyakinan-keyakinan batil seperti keyakinan Majusi, keyakinan Barhamiyah,
Zardashiyah, dan keyakinan yang menyembah haiwan. Ada unsur batiniyah juga lah. Logos, prinsip logos ni. Kebajatan besar yang dilakukan Freemasonry adalah tak kala buku-bukunya mengatakan sesungguhnya keyakinan mengenai keesaan Allah dan keyakinan bahawa Allah SWT adalah zat yang telah menciptakan alam ini dari ketiadaan adalah produk akal nenek moyang orang Israel. Dia kata gitu. Ini adalah kebohongan yang keji terhadap Allah. Kerana itu berarti agama adalah buah ciptaan manusia dan bukan berasal dari wahyu Allah SWT. Orang Yahudi ni gitulah. Sebenarnya ada ajaran sesat dalam Yahudi ni. Kaum batiniah dalam Yahudi. Begitu dalam Islam pun ada kaum batiniah dalam Islam. Ibnu Arabi dan seterusnya. Begitu juga dalam golongan-golongan Yahudi pun sebenarnya ada golongan macam batiniah. Sehingga dia tak percaya, macam tak percaya Tuhan lah. Wahdatul wujud juga ni. Namun yang mengherankan walaupun gerakan Freemasonry mengaku tidak membedakan bangsa, warna kulit, agama, status sosial, darah dan suku di antara para anggotanya, mereka mewajibkan bahawa orang yang hendak masuk bergabung mestilah orang yang bernasab murni, keturunan yang mulia katanya. Iaitu orang-orang nasabnya belum bercampur dengan nasab-nasab yang lain. Tampak bahawa Freemasonry adalah gerakan Yahudi yang tersembunyi. Yahudi juga lah ceritanya Yahudi. Oleh kerana itu dalam pembicaraannya ia banyak menyinggung mengenai kuil Sulaiman dan mengenai Taurat. Ia kait dengan Zoni. Enggak apa ni. Ia ada kait dengan kuil Sulaiman. Dan mereka ni nak cari kuil Sulaiman tu cari ilmu sihir lah. Tak ada kerja lain, cari ilmu sihir. Mereka mengatakan bahawa rumus-rumus yang terdapat dalam gerakan tersebut terambil dari kitab Taurat. Itulah. Rumus panggil rajah. Rajah simbu selipar. Kita lah ni ada setengah simbu selipar. Lepas tu berbuah Hasan, Husain, Fatimah, Ali ni. Dia ada unsur-unsur tu lah untuk sihir. Unsur sihir. Begitu juga dengan nombor ni. Golongan nombor ni golongan anti hadis. Contohnya kalau Rasyid Khalifah ada. Rasyid Khalifah tu nombor tu dia nombor 19 dah. Lepas tu banyaklah kait dengan 19 tu sihir kau karut beramalan macam-macam lah dengan 19 tu dia. Nombor 19. Lepas tu ada golongan-golongan yang sufi apa yang mantik tapi dia di India ke apa tu. Tok guru hebat dari segi mantik lah tapi dia guna nombor dah. Tu kita tengok di Kedah 786 ke apa dah. Ganti bismillah, dia ganti huruf. Huruf tu ganti, dia kata nak hormat lah. Nak hormat tak boleh hina Quran ke apa. Tapi Nabi SAW sendiri utus surat dalam bahasa Al-Quran kepada Hercules, kepada orang kafir seluruh dunia ni. Untuk dakwah, Nabi tak tukar kepada tulisan nombor lah. Tak takut huruf hina Quran lah. Jadi, nombor simbol-simbol ni ada masuk sihir dia. Huruf shin saja, sok saja ni. Dulu dalam Lahad Datu penjual apa ni? Solo dia nak menetek kerajaan Malaysia ni. Jadi dia pakai baju dia penuh dengan rajah-rajah dan tulis-tulisan Arab ni. Ada ayat Quran sikit, dia campur dengan benda-benda lain. Sok saja, huruf saja tu. Tu ada dah rajah-rajah untuk sihir dia. Jadi benda ni kait dengan pokok Freemasonry. Cuma Freemasonry ni hebat lah. Ni couple dah. Dan selalu apa ni ada kewangan besar ni. Orang Yahudi support besar Freemasonry. Seluruh dunia ada. Itulah nak cerita dah. Para peneliti telah membuktikan bahawa gerakan ini telah dimanfaatkan oleh para penjajah untuk melawan bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka ni sebenarnya jadi macam spy juga. Jajah. Oleh kerana itulah agama tidak meredainya dan tidak boleh seorang bergabung ke dalamnya. Jadi kalau siapa-siapa terlibat tu biasanya jadi kaya lah. Terlibat dan pegang ni ada semangat kewangan. Tak tahulah. Wallahualam ada setengah. Ada baru ditangkap Turki kata Freemasonry. Kita tak setuduh lah. Kita bersangka baik. Tapi dah mana pun gerakan ini bahaya dan dia ada perancangan untuk merosakkan Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.